Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, nyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita masih lagi pada 15 teknik tadabbur peringkat pertengahan. Perbahasan kita yang terakhir ialah pada teknik yang kelima, memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah, yang tu pada muka surat 104. Dan kita dah sebut beberapa perkara tentang teknik ni. Last kita berhenti muka surat 107 pada ciri-ciri ringkas ayat Makkiyah. Penulis naraikan A sampai K untuk ciri-ciri ringkas ayat Makkiyah, 11 poin yang ada. Nanti kita akan tengok ciri-ciri ringkas ayat Madaniyah pun dia bawa 11 juga. Okay. Kita dah sebut 1 sampai 7 tu muka surat 106, kita dah sebut 1 sampai 7. Malam ni kita akan sambung muka surat 107, ciri ayat Makkiyah ataupun surah Makkiyah yang ke-8, H tu. Kita tengok muka surat 107. Okay. Dia sebut pada muka surat 107, mengandungi penjelasan dengan bukti-bukti dan hujah daripada alam ciptaan Allah Azza wa Jal yang dapat menyedarkan golongan kafir untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, percaya kepada Rasul, kitab-kitab suci, hari kiamat dan sebagainya. Untuk poin yang ke-8 ini, ciri ringkas ayat Makkiyah. Dalam surah-surah ataupun ayat-ayat Makkiyah, kita pun maklum bahawasanya surah ataupun ayat Makkiyah lagi banyak berbanding ayat Madaniyah. Kita dah sebut sebelum ni, Makkiyah ni ialah surah dan ayat yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, iaitu pada tempoh masa lebih kurang 13 tahun, dan bakinya 10 tahun, iaitu selepas daripada hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Ayat-ayat Makkiyah memang selalunya akan membawa dalil-dalil dan bukti-bukti untuk fikir makhluk yang ada di sekeliling kita, untuk kita mengesakan Allah Azza wa Jalla, yang disebut sebagai dalil-dalil penciptaan. Dalil penciptaan ni banyak. Dia ada dalil afaqi, iaitu dalil yang berada di atas kita, daripada langit, awan, apa sajalah yang duduk atas pada kita. Ataupun disebut juga dengan yang kedua, dalil sufli, iaitu dalil yang duduk di bawah, bumi yang kita pijak. Ataupun dalil anfusi, iaitu dalil yang ada pada diri kita, penciptaan manusia daripada air mani sampailah keluar ke bumi daripada perut mak dia, sampailah dia membesar. Itu semua kebanyakan yang disebut dalam ayat-ayat Makkiyah. Dan kalau kita tengok ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah ni memang dia akan menekankan satu daripada topik utama Quran, iaitu tauhid.
ataupun dengan maksud mengesakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita masih ingat, Quran ni secara umumnya, saya pernah sebut sebelum ni, mungkin di awal perbahasan buku kita ni, Quran ni secara umum dia bercerita 5 benda. Ni keseluruhan. Makkiyah baik ataupun Madaniyah pun baik. Maknanya 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat tu bercerita pada 5 perkara. Yang pertama ialah bercerita tentang Tauhid. Yang ni yang paling banyak, yang ni yang paling tinggi dia punya peratusan. Apa-apa saja ayat Quran mesti nak kena balik kepada isu Tauhid. Yang kedua, kita akan tengok Al-Quran akan bercakap tentang lawan pada Tauhid, iaitu kesyirikan. Bahaya syirik, padah daripada orang tu terlibat dengan syirik, selesa dengan kesyirikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Quran itu akan membawa cerita tentang kisah orang-orang saleh dan juga kisah orang-orang jahat. Quran akan bawa benda tu. Ini topik ketiga. Kita akan tengok dalam Al-Quran ni dia ada qisasus sabiqin, cerita orang-orang yang dah lepas daripada kita. Yang ketiga, Quran akan membawa tentang Yang keempat, Quran akan membawa tentang hari kiamat. Dia akan maklumkan kepada kita. Yang ni banyak dalam ayat-ayat Makkiyah, khususnya surah dan ayat yang ada pada juzuk 30. Bermula daripada surah At-Takwir, dia turun Infitar dan seterusnya dan seterusnya. Yang ni banyak cerita pada kita tentang hari kiamat. Dan yang kelima, yang terakhir, sebagai 5 tajuk utama Quran, Quran akan membawa cerita tentang syurga dan neraka. Yang ni benda yang lepas daripada hari kiamat. Jadi 5 benda tu, Tauhid pertama, yang kedua syirik, yang ketiga kisah orang dulu, sama ada kisah orang baik ataupun kisah orang jahat, kisah para nabi, kisah penentang para nabi, dan yang keempat ialah cerita tentang hari kiamat, yang kelima ialah syurga dan juga neraka. Quran ni dia akan berlega pergi daripada ayat pertama sampai ayat akhir surah mana pun, biasanya dia tak akan lari daripada 5 aspek ini. Tak akan lari. Quran tak akan cerita benda lain. Kadang-kadang dia ada juga cerita tentang dunia, tapi dia tak spesifikkan. Dia lebih mengangkat isu akhirat dan sedar supaya manusia menjadikan dunia ni sebagai laluan akhirat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tempat perhentian selama-lamanya. Mesti kena sedar. Sebab tu banyak ayat Quran akan sebut tentang akhirat. Dan benda yang sama pun kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi pun macam tu juga. Sebab tu para ulama sebut, Nabi ni bila mana dia mengucapkan sesuatu ataupun dia menunjukkan sesuatu perbuatan pun tak akan lari daripada 3 benda. Yang pertama, Nabi akan ingatkan kita kepada kematian. Biasanya ada dalam hadis-hadis Nabi ni banyak cerita tentang kematian. Kena sedar bahawasanya kita ni bukan mati je selesai. Kita ada cerita selepas pada kematian itu. Sebab tu ada cerita alam barzah. Sebab tu Nabi dimimpikan oleh Allah Ta'ala tengok apa yang berlaku dalam alam barzah. Yang kedua, Nabi ni akan cerita tentang haqaratid dunia. Betapa kecilnya dunia tu. Dunia tu kecil dan tak perlu diberi keutamaan. Dan yang ketiga, kita akan tengok Nabi akan cerita tentang dosa pahala. Lebih kurang macam tema Quran juga. Cuma Nabi ni kalau tengok dalam tindak tanduk dia, dalam kebiasaan kehidupan dia, dia akan tunjukkan dunia ni dengan keadaan yang sangat bersahaja dan sekadar. Sebab tu ada hadis yang sahih riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ni kalau salat sunat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, Nabi salat dengan agak cepat. Dalam riwayat sebut Nabi ni yukhaffifu salat qabla salatil fajr. Nabi meringankan salat 2 rakaat salat sunat tu lah sebelum daripada salat subuh. Sehingga Aisyah pernah tanya Nabi, aqra'ta suratul Fatihah? Ya Rasulullah, baca tak surah Fatihah tadi? Nampak laju sangat sembahyang tu. Para ulama membahaskan kenapa Nabi salat laju. Sebab fadilat salat qabliyah subuh ialah lebih baik daripada dunia dan segala isinya, fadilat dia.
dunia dan segala isinya. Jadi Nabi nak tunjuk kepada kita, dunia ni boleh diperolehi dan boleh ditandingi dengan 2 rakaat sebelum subuh. Tu pun kita tak salat dengan orang kata apa, panjang, biasa je. Nak tunjuk hinanya dunia tu. Beza dengan salat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Sebab kedua-duanya ataupun salat yang mengiringi sebelum dan selepas itu, kedua-duanya 4 rakaat ataupun 4-2 ataupun 2-4, macam-macam riwayat. Cuma yang afdalnya ialah kita buat 4-4 lah. Dia punya fadilat ialah pembebasan daripada neraka. Nabi lebih bimbang yang tu. Nabi lebih bimbang. Yang tu nampak Nabi macam serius sikit untuk salat qabliyah zuhur ni. Tapi kita sekarang dengan suasana sekarang agak payah nak konsisten yang tu. Sebab sekarang salat pun lewat. Mungkin sebelum tu mudah untuk buat 4. Selepas tu kadang-kadang berkejar sikit. Sebab kita punya timing ni salat makin lewat. Zuhur pun 1.32 sekarang. Maknanya habis salat zuhur pun 1.45, ada orang nak masuk kerja pukul 2 apa semua. Ada riwayat sebut Nabi ni kalau terlepas, tak sempat dengan sebab terima tetamu, Nabi qada pula lepas asar. Qada salat qabliyah zuhur ni yang sebelum selepas ni, qabliyah ba'diyah ni, kalau tak sempat Nabi qada. Nak tunjuknya Nabi nak sangat bebas pada neraka. Walaupun Nabi dah bebas pada neraka. Nak tunjuk dan nak contoh kepada kita. Tapi untuk qabliyah subuh, dia macam biasa je. Sebab tu Nabi, sama ada Nabi baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul Huwallah, ataupun rakaat pertama satu ayat daripada surah Baqarah ayat 136, ataupun satu ayat yang kedua daripada surah Ali Imran iaitu ayat 52. Nabi tak baca panjang. Surah Al-Kafirun ni pendek je. Surah Al-Ikhlas pun pendek. Satu ayat daripada surah Baqarah 286 ayat tu, untuk salat qabliyah subuh Nabi ambil satu ayat je untuk dibaca. 200 ayat pada Ali Imran, Nabi cuba ambil satu ayat saja untuk dibaca pada rakaat kedua. Nak katanya kita ni tak berapa nak sangat lah dunia. Tak berapa nak sangat dunia. Salat tu salat lah, sebab ianya ialah bahagian daripada ibadah yang paling baik. Sebab sebaik-baik ibadah ataupun sebaik-baik ritual mengingati Tuhan ni ialah salat. Sebab tu dalam Quran sebut aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Sebab tu apa saja ibadah ataupun apa-apa saja bentuk zikir nak ingat Tuhan ni, yang paling afdal salat. Lepas pada tu baru baca Quran. Lepas pada tu baru zikir subhanallah, alhamdulillah. Dia duduk yang ketiga dah yang tu. Tapi kita buatlah semua. Cuma nak sebut dari segi keutamaan. Jadi sama ada Quran ataupun hadis Nabi, mesti akan bercakap pada elemen dunia tidak dijadikan sebagai fokus, akhirat dijadikan sebagai fokusnya. Termasuklah surah-surah Makkiyah ni. Sebab surah Makkiyah ni akan berfokus kepada benda itu. Jadi untuk menyedarkan manusia adanya akhirat, wujudnya akhirat ni, dia kena selesai dulu pada mengesakan Allah Ta'ala. Sebab tu poin yang ke-8 yang H ni ialah penjelasan dengan bukti-bukti dan hujah. Kita akan tengok banyak ayat suruh tengok langit, suruh tengok pokok. Paling-paling common ataupun paling biasa kita baca dalam surah-surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah ni, kita akan tengok perintah untuk tengok haiwan ternakan. Antaranya kita baca dalam Quran, kita akan jumpa ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Tuhan suruh tengok. Sebab apa? Unta ni ialah makhluk pertama, haiwan yang paling dekat dengan masyarakat Arab, yang berkeliling dengan mereka. Yang kedua, haiwan yang patuh, yang dengar cakap, yang setia. Seperti mana kita tengok dalam kebiasaan kehidupan masyarakat Arab ni, unta ni dia ada satu, kata apa, kelebihan berbanding haiwan-haiwan lain. Kalau dia pergi jauh tara mana pun, dia akan ingat tempat balik dia. Dia beza dengan haiwan lain, dia pergi jauh, kalau lembu, kambing ke, dia lost. Tapi kalau unta ni, waist dia ni kuat sikit. Dia bukan cikai-cikai punya Android ke apa, bukan lah. Dia jenis memang tangkap laju. Dia jauh sampai 100 km pun dia ingat. Dan unta ni dia sangat mengenang budi orang yang jaga dia. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tengok unta yang kamu pelihara tu,
Kalau kamu pelihara dia elok, dia sangat mengenang budi kamu. Dia bantu kamu, dia beri pada kamu susunya, dia beri pada kamu bermacam-macam kelebihan. Tapi manusia, dia terima nikmat pada Tuhan, dia lupa Tuhan dia. Dia lagi teruk pada unta dia. Sebab tu kita baca dalam ayat lain pun, dalam surah lain pun, dalam surah-surah Makkiyah ni, Tuhan suruh juga tengok binatang lain, antaranya ialah kuda perang. Sebab tu kita baca wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang bila mana dia diarahkan untuk perang, dhabha. Suara nafas dia tu, dengusan nafas dia tu kuat. Al-adiyah ni maksud ialah kuda betina yang digunakan untuk perang. Sebab antara kuda jantan dan kuda betina, yang lebih laju larinya ialah kuda betina. Dan dilatih untuk berperang, berani. Sebab tu Tuhan sebut wal adiyati dhabha, demi kuda perang betina yang dengusan nafas dia kuat. Fal muriyati qadha, bila mana dia berlari keluar percikan api daripada tapak kakinya, ladam kuda tu. Fal mughirati subha, bila mana dia masuk menyerang pada waktu subuh. Fa atharna bihi naqa, berhambur padanya debu-debu kerana dia masuk, dia ambush tu semangat. Fa wasatna bihi jam'a, dan bila mana dia masuk dengan lagak berani, iaitu dia masuk ke tengah gelanggang. Ayat yang kelima Tuhan sebut innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya sangat tak mengenang budi. 4 ayat describe tentang kuda. Kuda yang kamu pelihara, bila mana disuruh berbakti, dia berbakti bukan dengan cara kuda yang malah, kuda yang rajin, kuda yang semangat. Dia nak perform sebaik mungkin. Hatta waktu subuh pun, waktu subuh ni waktu tidur. Haiwan-haiwan pun macam itulah, dia tidur. Tapi dengan sebab dia ingat Tuhan dia, dia masuk juga waktu subuh. Dan dia masuk bukan dengan masuk gaya penakut, pergi ke tengah. Pergi ke tengah. Cergas nampak dia punya performance. Lalu Tuhan kata manusia tak macam kuda. Manusia terhadap nikmat Tuhan, terhadap segala apa yang Tuhan bagi, kanud, maksudnya tak mengenang budi. Berbeza dengan kuda. Sebab tu bila mana Tuhan datangkan, poin ke-8 ni, Tuhan datangkan bukti-bukti supaya orang fikir, aku ni kadang-kadang teruk pada ayam yang aku pelihara lagi. Teruk pada itik aku pelihara lagi. Itik pun panggil datang petang-petang, ayam pun panggil datang. Ni manusia ni Tuhan panggil, azan panggil, buat tak peduli lagi. Tu teruk pada haiwan lagi kadang-kadang. Jadi ayat Makkiyah dia akan tarik yang tu. Dia akan suruh kita tengok, sedar diri. Kamu manusia, kamu hamba Tuhan. Macam mana haiwan yang kamu ternak, macam mana binatang-binatang yang kamu ternak itu, dia menurut pada kamu. Jadi kamu pun kena menurut kepada Tuhan kamu. Okay. Yang keseterusnya, yang A itu, yang ke-9, mengandungi ajaran prinsip-prinsip akhlak dan sistem sosial yang dijelaskan dengan sangat mengkagumkan, sehingga menyebabkan manusia benci kepada kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, kekerasan dan sebagainya. Sebaliknya dapat menarik orang untuk beriman, taat, setia, kasih sayang, ikhlas, hormat, rendah diri dan lain-lain. Sebab tu kita akan tengok poin yang ke-9 ni, surah-surah Makkiyah dia akan promote juga cara menyampaikan agama bukan dengan cara agresif, bukan dengan cara yang baran, bukan, ataupun kita sebut sebagai cengeng semacam, bukan. Bawa dengan cara yang paling lembut. Sebab orang-orang yang mengingkari daripada benda-benda yang kita sebut sebagai dakwah ni, dia orang sangat-sangat anti dengan orang yang bawa dakwah dengan cara yang agresif. Tak boleh. Walaupun orang tu dia baran, dia tak boleh terima diri dia dilayan dengan kaedah baran. Dia tak boleh. Itu normal manusia seperti itu. Sebab tu dalam Quran sebut idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah segala apa yang didatangkan pada kamu daripada keburukan dengan cara yang baik. Sebab tu kita baca dalam Quran sebut fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahum waliyyun hamim. Nanti kelak satu masa mereka yang lawan kamu ni, yang sangat kuat permusuhan ni, akan datang dekat pada kamu macam kawan karib yang sangat rapat. Buktinya Abu Sufyan lawan Nabi kuat. Dia ni mertua Nabi. Akhirnya dia tunduk pada Nabi.
Buktinya lagi, Amru bin Al-As lawan Nabi sakan, siap jadi orang tengah lagi, pergi deal dengan kerajaan-kerajaan besar untuk burukkan Nabi. Buktinya lagi, Ikrimah bin Abu Jahal kuat dia lawan Nabi. Dan ramai lagi lah, selain pada yang mati tu, yang matilah yang memang keras hatinya, Abu Jahal, Abu Lahab apa semua. Cuma yang peringkat awal ni lawan, akhirnya berubah hatinya. Apa yang ada pada diri Nabi ialah prinsip dakwah itu tidak berdiri di atas kekasaran, melainkan dizalimi, Nabi akan mengambil tindakan atas kezaliman tu dengan kadar yang boleh sahaja. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dalam surah Syura Tuhan sebut, membalas keburukan itu dengan kadar buruk yang kamu terima. Jangan melampau. Maknanya kalau dia perangi, kacau apa semua, just pertahan diri. Sebab konsep Islam dia memang macam tu. Puas hati tak puas hati pun, kita hamba, kita tak ada hak untuk mengambil urusan itu secara melampau. Sebab Tuhan kata yang lawan-lawan kamu ni, aku akan ada perbahasan ataupun akan ada cerita lain untuk diorang ni, iaitu di akhirat nanti. Sebab tu orang Islam, orang yang sepatutnya, orang yang paling lapang dadanya, bila mana dia dikhianati, dia taklah tunduk ataupun rela kepalanya dipijak, tapi dia akan lawan dengan kadar yang orang kata apa, tak melampau. Itu prinsip orang Islam. Bukan bila mana dia dapat peluang untuk kuasai, dia akan kuasai dengan cara yang melampau. Sebab tu Islam bila mana dia pergi menakluk wilayah-wilayah yang bukan Islam, dia tak akan sebut penaklukan, melainkan dia akan sebut pembukaan. Sebab tu dia sebut Fathu Makkah, tidak disebut menakluk kota Mekah. Sebab kita hanya ingin membukanya supaya ianya menjadi tempat yang bersih pada syirik. Selesai. Begitu jugalah ketika mana Umar Al-Khattab dia menjatuhkan Rom, Parsi dengan kadar untuk mengangkat tauhid itu. Bukan dengan nak ambil hasil buminya, nak merosakkan perempuan-perempuannya ataupun kanak-kanak orang yang lemahnya, bukan. Tak lebih daripada untuk memberi deklarasi Islam itu membawa agama tauhid. Buanglah segala benda yang tidak disebut oleh Tuhan ataupun kita sebut sebagai syirik. Ciri yang ke-10, mengandungi nasihat-nasihat berupa petunjuk dan ibarat-ibarat di sebalik cerita yang dapat menyedarkan bahawa kekafiran, kederhakaan dan pembangkangan umat itu hanya mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Surah-surah Makkiyah ni pun kita akan tengok dia punya gaya, uslub dia akan datang dengan dia bawa perbandingan. Sebab tu antara surah Makkiyah yang mudah untuk kita tengok perbandingannya ialah surah Al-Mulk. Bila mana Tuhan kata, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah sama orang yang berjalan dengan kakinya dengan orang yang berjalan dengan mukanya? Perumpamaan yang jelas. Sebab manusia dia tak berjalan dengan muka, dia berjalan dengan kaki. Maknanya bila mana satu orang tu kita tengok dia berjalan dengan muka, ini orang tak normal. Maknanya satu orang tu bila mana dia hidup dengan syirik, dia tak normal. Tapi kalau dia hidup dengan tauhid, walaupun dia agak perlahan berjalannya, tapi dia hidup dengan sebagai orang yang normal. Bila mana Tuhan kata, itulah perumpamaan orang yang hidup dengan syariat dan orang yang hidup dengan bukan syariat. Orang yang hidup dengan bukan syariat, walaupun dia tu dipandang oleh seluruh dunia sebagai orang yang hebat, orang yang orang kata apa, usaha-usaha yang dia buat, perusahaan yang dia buat ni hebat. Kalau dia buka berniaga apa semua, tapi dia tidak mengagungkan syariat, dia tak dilihat sebagai orang yang tak normal, walaupun dia hebat. Sebab tu bagi orang Islam, kaedah yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita melihat satu orang tu dia normal tak normal sejauh mana dia menjunjung syariat, itu saja. Kita tidak melihat kepada satu orang tu hebat dia pada material dia. Sebab tu Tuhan sebut fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Ni dalam surah Ghafir. Tuhan kata, surah Ghafir ni surah Makkiyah juga. Jangan kamu terpedaya dengan pergi balik orang kafir di negara kamu. Jangan. Walaupun ayat ni untuk orang Mekah, untuk orang beriman di Mekah, maknanya orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni, kadang-kadang dia orang ni rasa lemah semangat nak bersama dengan Islam. Sebab apa? Sebab
tiada ruang-ruang material yang luas untuk dia orang dapat. Dia macam kita lah. Kita orang Islam sekarang, kita kena tahu, kita kena sedar, majoriti orang Islam atas dunia, kumpulan Islam atas dunia ni bukan majoriti. Kita ni dalam kategori minoriti. 7 bilion manusia, orang Islam tak sampai separuh. Kita baru 2 bilion baru. Tak sampai separuh. Daripada kalangan orang Islam tu pula, bukan semuanya menjunjung syariat dengan baik. Ada yang guna nama Islam saja. Ada yang lahir saja Islam, tapi tak tahu pun Islam tu apa dia. Dalam kalangan-kalangan yang Islam tu makin kecil dia punya kelompok yang betul-betul menjunjung syariat tu. Sebab tu kalau kita hanya mengukur dari segi keberjayaan orang tu dengan sebab dia hebat, negara dia kuat, tentera dia hebat, dia bukan macam tu. Sebab tu Islam kita akan tengok bagaimana konsep mengangkat agama tu dia hidup dalam semua ruang. Contoh mudah saya boleh sebut pada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh seruan jihad. Bila mana seruan jihad dilaungkan, tentera Islam berbeza dengan tentera-tentera negara lain ataupun tentera-tentera musuh Islam yang lawan Islam. Hatta kita pun, kita sekarang ni pun, tuan-tuan pernah tengok ke tentera kita sekarang di Malaysia ni, tentera yang tempang? Dia tempang? Tak ada. Tapi dalam cerita tentera Islam zaman Rasulullah ni ada yang tempang. Amru bin Jamuh tempang. Tuan-tuan pernah tengok tentera-tentera di Malaysia kita ni yang kurang zat, kurus macam? Tak ada. Melainkan dia akan dipilih dulu. Dia ada ukuran dada dia, kena tapak kaki ada lekuk. Kalau tapak kaki yang flat ni tak boleh jadi askar. Tapi kita tengok Abdullah bin Mas'ud, betih dia kecil. Waktu dia panjat pokok kurma, sahabat ketawa tengok betih dia kecil. Tapi ni kalau perang duduk depan ni, ni perang duduk depan. Dan kita akan tengok macam Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dia agak tua sikit. Waktu dilaungkan perang, dia ni tak larat. Kita tak pernah tengok tentera yang berperang angkat senjata duduk atas wheelchair. Tuan-tuan pernah tengok tentera berperang pakai wheelchair? Tak ada. Tapi dalam tentera orang Islam pada zaman Nabi dia ada. Sebab apa? Sebab konsep agama yang dibawa oleh Nabi lain. Iaitu kita ni hidup untuk memberi penghargaan pada agama walaupun apa saja keadaan orang tu. Beza dengan dunia kita sekarang, bila mana satu orang tu tentera, umur sebaya je, dia punya tubuh badan sama je, ada latihan fizikal yang berat. Tapi untuk Islam dia lebih pada tu. Yang kita boleh tengok dengan jelas hari ni di mana? Di Palestin saja yang ada sekarang ni. Tuan-tuan boleh tengok di Palestin orang tua tak larat ambil batu nak lempar kepada Israel. Tuan-tuan boleh tengok di Palestin ada orang tua pakai wheelchair perang, ada. Itu ialah konsep pengembalian kepada zaman Nabi. Sebab tu kita boleh tengok antara kelompok manusia orang Islam yang paling tak terkesan dengan sistem dunia, diorang dah tak fikir dah nak kena kerja kerajaan, nak kena ada pencen. Diorang dah tak ada dah benda tu, pemikiran tu tak ada. Tuan-tuan boleh tengok orang-orang saudara kita di Gaza. Budak-budaknya tidak lagi berkeinginan esok nak beli mainan, simpan duit ni nak beli mainan, nak beli PS. Tak ada. Orang muda dia tidak lagi berkeinginan, saya ni nak belajar, lepas pada ni saya nak kerja, saya nak jawatan ni. Tak ada. Yang tua, yang dewasa, bahkan yang perempuan pun, yang perempuan yang tua pun, melainkan mereka membilang hari dia nak syahid di penjuru mana di bumi itu. Itu saja yang dia fikir. Dia orang telah dibebaskan daripada pemikiran dunia. Tak ada. Mungkin kerana keterikatan dia orang dengan agama kuat. Sebab tu kalau kita tengok pembinaan keluarga Quran di Gaza memang benda tu berlaku. Cuma media tidak mengangkat benda ni. Media tak mengangkat sangat benda. Sebab tu kita rasa macam tak nampak sangat. Ataupun yang datang Malaysia ni pun kadang-kadang Palestin yang bukan berasal pada Gaza. Palestin tempat lain sebenarnya masih lagi kita ragui. Tuan-tuan jangan ingat Palestin tu, semua orang Arab yang duduk di Palestin tu semua bersama dengan perjuangan untuk mengeluarkan Zionis ataupun lawan Zionis. Ada yang jadi tali barut pun. Terutamanya yang duduk kawasan-kawasan yang selamat, kurang tekanan, macam di Hebron apa-apa semua ni lah. Yang betul-betul firm ialah yang berada di Gaza tu saja. Yang betul-betul firm. Sebab tu saya kadang-kadang risau jugalah ada masjid-masjid panggil orang daripada Palestin, dia cerita keadaan di Palestin apa semua.
Dia tu nampak macam selamat, elok apa semua. Antara influencer yang terkenal, orang Palestin. Tapi sangat membawa wajah yang tidak diperjuangkan oleh Islam di Palestin. Nas Daily, tuan-tuan tengok Nas Daily. Yang ni memang tak bawa nama jihad Palestin langsung. Tak bawa langsung. Dengan pluralisme agamanya, dengan huraian dia terhadap agama, sangat mengelirukan. Tapi dia tu memang originality dia Palestin. Membawa kewarganegaraan Palestin, tapi dia bukan mewakili apa yang ada, yang sebenarnya diperjuangkan oleh orang-orang yang benar di Palestin tu. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya ayat-ayat Makkiyah ni dia akan bawa benda ni. Dia akan sedarkan kita tentang keutamaan mengangkat agama, permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan, untuk kita nampak bahawasanya hidup di dunia ni hanyalah laluan kepada akhirat. Dan benda ni dia bukan nak halang kita maju. Sebab tu kita tengok para sahabat, mereka ni maju. Mereka ada, orang kata apa, businessman yang hebat. Tapi waktu diajak untuk menjunjung syariat, dia orang ke hadapan. Dia orang bukan duduk belakang. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagiannya businessman, berlaku saja jihad, turun jihad. Selain pada fund jihad tu, turun juga. Dia bukan, saya tak apa, saya nak ambil pahala fund je. Yang nak perang-perang ni saya duduk rumah dululah. Saya nak bagi duit je. Saya rasa bagi duit tu ada dah bau-bau syurga sikit, cukup lah kot. Tak. Dia orang ambil bahagian yang terbaik juga. Dia orang akan ambil part yang terbaik. Apatah lagi yang tak mampu menyumbang. Macam kita sebut tadi, Amru bin Jamuh yang tempang, yang ni tak ada duit. Lagilah dia orang akan associate, participate benda tu secara keseluruhannya. Okay. Yang ke-10, yang ke-11, yang terakhir untuk ciri-ciri ringkas ayat Makkiyah ni, muka surat 107, kebanyakan surah atau ayat-ayatnya pendek. Bentuk tersebut ditujukan kepada kafir Quraisy Mekah yang umumnya pakar bahasa Arab untuk menundukkan mereka. Ayat-ayat dalam surah Makkiyah ni dia pendek. Antara juzuk yang paling banyak surah Makkiyah ialah juzuk 30. Sebab tu kalau tuan-tuan baca satu juzuk 30 ni, kita sudah membaca lebih kurang 600 ayat, lebih kurang 600 ayat. Sebab ayat dia pendek-pendek. Kalau kita baca daripada juzuk 1, juzuk 2 juzuk tak sampai 100 lagi kadang-kadang. Tak sampai, tak sampai 100 lagi. Sebab 2 juzuk tu masih dalam surah Baqarah lagi. Ataupun baru 100 lebih. Tapi kalau baca juzuk 30 habis, kita dah melepasi 500 ayat lebih. Kalau kita combine dengan juzuk 29, kita dah nak dekat dengan 800 ayat dah pun. Kan ada hadis Nabi sebut, sesiapa yang membaca Al-Quran sehari 10 ayat ditulis sebagai orang yang taat. Sehari 100 ayat ditulis sebagai orang yang abrar. Sehari 1000 ayat ditulis sebagai muqarrabin. Ni dia punya level-level dia, dia punya grade dia. Yang paling sikit sekali 10 ayat. Lepas tu 100, lepas tu 1000. Kita tengok hadis ni, bila mana para sahabat dengar, mereka berlumba-lumba untuk jadi orang yang ambil bahagian dalam Quran setiap hari nak ambil bahagian dalam Quran. Cuma Nabi letakkan paling minimum 10 ayat. Tuan-tuan boleh pilih berapa ayat yang tuan-tuan nak sehari. Sebab ada sahabat, dia orang ambil seayat je sehari. Antaranya Abdullah bin Abbas, 1 ayat je 1 hari. Walaupun dia tu digelar sebagai turjumanil Quran, tukang terjemah, tukang penjelas Quran, tapi dia ni dalam qiyam, dalam kehidupan seharian, dia hanya ambil minimum je, sangat minimum. 1 ayat ni paling minimum. Sebab tu kita akan tengok dia pernah qiyamul lail, salat 2 rakaat, ulang 1 ayat je. Tapi salatnya lama. Start tu pertengahan malam, rapat sampai ke subuh, duk carry on 1 ayat tu je. Dan ada sebahagian sahabat yang bila mana dia baca Quran, dia baca dengan bilangan ayat yang banyak. Contohnya Uthman bin Affan, habis satu Quran satu malam, habis terus. Ada yang ambil 1 ayat, ada yang ambil habis terus, ada yang ambil 1/3 untuk 1 hari. Maknanya 10 juzuk lah. Malam ni 10 juzuk, esok 10 juzuk, lusa pula 10 juzuk, akhirnya 30 juzuk habis. Sebenarnya dalam kehidupan yang sekarang ni, kehidupan moden ni, masih lagi wujud orang-orang seperti itu. Saya secara peribadi jumpa ada orang-orang yang kata apa, yang dia boleh baca Quran
dalam kuantiti yang banyak sehari. Saya pernah jumpa waktu di Jordan ada orang tua sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. Orang tua duduk masjid selalu. Dan bacaan Quran ini bukan bacaan Quran yang orang yang dah berumur, saya letak mungkin maybe 70 ke atas lah umur dia. Datang Quran pun, datang ke masjid tu pun pakai tongkat, berpimpin dengan kawan-kawan dia, seorang lagi pun tua juga. Semua dua orang tu bongkok, tapi selalu ada masjid. Ini yang disebut sebagai remaja dalam ibadah walaupun tua. Remaja dalam ibadah. Beza dengan remaja, dia remaja tapi dia tua dalam ibadah. Dia punya ibadah tu macam orang tua, tak larat betul. Solat 2 rakaat apa punya malah. Orang muda baru umur 20. Tapi ada orang tua umur 70, dia punya ibadah tu macam orang umur 15. Dia punya kekuatan. Sebab ini ialah bahagian-bahagian Tuhan membahagi bahagian yang berbeza di antara kita. Cuma saya pernah jumpa, bahkan saya ada tengok ada satu video yang satu orang syekh daripada Mesir. Dia cerita dia wawancara satu orang doktor perubatan di Mesir. Doktor perubatan ni dia dapat satu patient dia ni ada sakit jantung yang kena operate. Cuma pesakit dia ni, satu orang yang tu umur 60 lebih dekat 70, dia ni akan dioperate lah. Yang mana operate tu mungkin ambil masa 5 ke 6 jam. Bila mana sampai hari dia nak operate tu, dia tengok pokcik ni menung je. Mulut dia selalu baca Quran. Betapa dia tu lekat dengan Quran, dia tak perlu pada mushaf. Benda ni kalau di Mesir sangat-sangat normal. Saya rasalah, ini pandangan saya sendiri, antara bumi yang ramai orang hafal Quran ni, pada saya ialah bumi Mesir. Sebab di Mesir ni orang belajar qiraat pun ramai sana. Tempat-tempat pengajian Quran ni banyak. Suasana Quran tu hidup. Yalah, walaupun kita tahu negara dia taklah orang kata apa, maju sangat, ataupun dari segi attitude rakyat dia pun taklah semuanya elok. Cuma nak katanya dia punya terikat dengan Quran tu. Sebab tu kita akan jumpa orang-orang Mesir yang jenis mutadayyin. Mutadayyin ni lah orang yang jaga agama lah. Dah 20 tahun tak pegang mushaf sebab dah ingat dah Quran tu. 20 tahun dah tak pegang. Macam kita 20 tahun tak pegang sebab tak baca langsung. Dia 20 tahun tu sebab ingat habis. Dia 20 tahun dah tak pegang. Antaranya yang jadi tokoh yang selalu datang ke Malaysia jadi hakim tu, Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Dia kata dah lebih pada 25 tahun dia tak pegang mushaf sebab dia ulang Quran secara on the spot. Dia macam Al-Fatihah lah bagi Quran keseluruhan tu. Semua dia ingat. Jadi cerita pakcik yang patient tadi, dia menung. Lalu doktor tu tanya, kenapa menung? Dia kata takut tak habis wirid bacaan hari ni. Lalu dia pun tanya, berapa sehari baca? 10 juzuk sehari. Lepas tu dia tanya doktor, ni operation ambil masa lama mana? Dia kata ambil masa 5 ke 6 jam. Boleh tak operation tu bagi lewat sikit untuk saya perhabis dulu 10 juzuk tu? Dia dah pakai pakaian untuk get ready operation dah. Maknanya preparation untuk operate. Doktor kata ambillah masa sejam. Saya tinggalkan dulu Dewan Bedah ni sejam untuk baca Quran. Cukup masa sejam, doktor masuk, bius sampai dia dah tidur dah. Memang dia ghaibubah. Ghaibubah ni maknanya tak sedar dah. Okay. Tapi bacaan dia tak habis lagi 10 juzuk tu. Sebab sejam tak cukup untuk cover. Jadi bila mana operation dimulai operation, takdir Allah Ta'ala, dia tu tak sedar, tapi mulut dia duk baca. Tengah operate sepanjang 6 jam tu, mulut tu duk baca Quran. Dia dah kata apa, dah dibius dah. Doktor tu kata sepanjang operation mulut dia baca Quran. Sepanjang operation, maknanya dia sebati dengan Quran. Allah Ta'ala, sebab tu Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang hidup dengan kebiasaan sesuatu, dia akan bawa kebiasaan tu. Dia akan jadi macam tu. Dan dia akan bawa kematian pun dengan cara macam tu. Dia macam on the spot. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita Tok Guru Ni Aziz, waktu dia sakit yang menyebabkan dia mati, dia masuk ICU pun semua. Dia orang biasa qiyam pukul 3 pagi. Dia keadaan tak sedar pun, pukul 3 pagi dia mesti jaga. Dia mesti nak ingat nak buat benda tu. Sebab dia dah selalu duk buat. Selalu buat. Jadi dia kata dia takjub dengan pesakit ni sebab dah dibius pun mulut dia macam tu. Benda yang sama ni pernah berlaku pada satu orang tokoh ulama yang bernama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni tokoh ulama pada Syria, tapi dia mengajar di Universiti Madinah, mengajar di Arab Saudi lama.
Anak dia cerita waktu dia meninggal, doktor ni cek ayah dia. Cek, buka, tengok mata apa semua. Bila mana buka kat bahagian mulut, tengok lidah dia melekat ke langit. Sebab apa? Sebab dia selalu berzikir. Waktu dia meninggal tu, lidah dia melekat ke langit. Dia macam nak sebut sesuatu perkataan, tapi dia tak lepas. Nak katanya apa? Benda ni dah jadi kebiasaan. Dia dah jadi rutin harian dia. Sebab itulah kalau kita merutinkan benda yang tak elok, kita risau kita diakhiri dengan rutin itu. Sebab tu rutinkanlah diri kita kepada benda-benda yang baik. Termasuklah Quran. Bagi saya benda yang paling baik ialah Quran. Kita ni nak masuk bulan Ramadan tak lama dah ni. Kurang 60 hari, 50 hari dah pun. Kita dah bulan Rejab apa semua ni, kita kena dah ada orang kata apa, latihan ke arah itu. Dia macam orang, dia nak pergi hiking apa-apa semua kan. Dia dah buat latihan berjalan apa semua. Ni kita nak masuk bulan Ramadan dah kena berlatih puasa sunat sikit. Dah kena berlatih baca Quran lebih sikit supaya kita masuk bulan Ramadan tak terkejut. Bila mana kita masuk bulan Ramadan, sesedar dah masuk. Puasa hari pertama tu pun lain macam. Peningnya kepala. Tengok orang pegang kepala pahit pun lain macam dah. Sebelum ni tak peduli pun orang pegang kepala pahit, tapi hari tu peduli betul je. Tengok orang ambil wuduk pun lain macam. Sebenarnya air pahit tu tak sedap pun, tapi hari pertama puasa jadi sedap air pahit tu. Komo pun punya lama je. Cuma nak kata tak biasa. Sama juga dengan baca Quran. Sebab tu kita tengok, kalau kita tak berlatih benda ni, kita akan rasa berat. Malam pertama salat tarawih rasa berat je. Sebab lama je. Lama tak semayang dalam qiyam yang lama. Sebab tu kita yang kena latih benda ni supaya kita tak terkejut. Jadi ini benda-benda yang kita kena buat. Ciri-ciri ringkas ayat madaniyah. Kita tengok. Ciri-ciri ringkas ayat madaniyah pun ada 11, muka surat 107 tu. Yang pertama, A, mengandungi hukum-hukum hudud seperti hukuman pencuri, perompak, pembunuhan, penyerangan, penzinaan, murtad dan tuduhan zina. Memang surah-surah madaniyah ni dia lebih kepada pembentukan negara. Sebab orang Islam dah stabil. Nak jaga keamanan negara, dia kena ada hukum-hukum, dia kena ada perlembagaan-perlembagaan yang solid dan stabil untuk menjadi tonggak kepada negara Islam. Yang kedua, terdapat hukum-hukum faraid, zawil arham. Zawil arham ni maksudnya orang yang satu rahim dengan kita. Ini adik-beradik kita. Ataupun zawil asabah. Zawil asabah ni pihak yang boleh menerima harta pusaka kita daripada bukan adik-beradik lah. Mungkin anak ataupun mungkin pak menakan apa semua lah. Yang ketiga, C, mengandungi keizinan jihad fi sabilillah dan hukum-hukumnya. Sebab bila mana negara dah terbentuk, pertahanan kena ada. Jadi hukum jihad lebih spesifik ataupun lebih detail untuk ayat madaniyah ni. Kita akan tengok wa'iddu mastata'tum min quwwatin. Ni antara ayat-ayat Quran. Siap sediakanlah kekuatan. Maknanya sebelum pada ni fasa Mekah tak perlu buat batalion ke, tak perlu ada regimen sempadan, tak perlu. Sebab memang keadaan orang Islam tak kuat, tak ada. Bila mana dah duduk di Madinah, kena ada pasukan tentera ni, kena ada yang get ready, yang duduk jaga sempadan negara. Selain daripada orang-orang lain tu, dia pun kena ada keinginan untuk berjihad. Yang keempat, terdapat keterangan mengenai golongan munafik. Yang keempat ni, kalau kita tengok muka surat 18, dia ada sambungan sikit, sifat-sifat dan perbuatan mereka kecuali surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ni ada cerita tentang orang munafik, tapi dia surah Makkiyah. Memang surah-surah madaniyah ni dia akan cerita tentang orang munafik. Sebab apa? Sebab antara punca rosaknya komuniti Islam bila mana wujudnya orang munafik ni. Walaupun dia tak ada lah kuasa, tapi dia bahaya. Sebab munafik ni dia berjangkit. Dia macam COVID-19 juga, dia berjangkit. Duduk orang munafik ni, kita pun dapat juga kemunafikan dia. Sebab tu Nabi dia describe satu-satu. Nabi tak describe orang. Okey, orang ni munafik, orang ni munafik. Yang dimaklumkan hanya seorang, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi lebih membawa kriteria dia orang. Dia orang ni kalau salat malah salatnya. Kalau zikir sikit zikirnya. Kalau berjanji tak tepat janji dia.
Kalau bercakap banyak bohong dia. Kalau bergaduh teruk pergaduhan dia. Nabi hanya describekan sifat-sifat supaya orang Islam tidak terkena. Orang-orang Islam yang beriman ni, yang masih lagi elok imannya, tidak berjangkit padanya penyakit munafik ini. Sebab dia bahaya. Tapi taklah kita kata orang-orang yang ada sifat-sifat orang munafik ni, semayangnya malah. Lepas tu Nabi sebut subuh dengan isyak ni selalu tuang. Ni geng-geng munafik. Sebab apa? Waktu subuh dulu gelap, isyak pun gelap, tak ada lampu macam sekarang ni. Jadi waktu orang tak nampak ni, tak payah nak bersungguh sangat lah pergi. Dia beza dengan kita. Sekarang ni kita ada kempen subuh macam Jumaat, masjid pun cerah, boleh kenal muka ni datang, muka ni rumah, lompat je sampai dah atas tangga masjid, tak datang dia ni. Sebab zaman kita ni orang kata apa, pencahayaan banyak. Cuma nak sebutnya ini sifat-sifat, tapi dia still bawa lah, valid lah. Orang munafik memang dia berat untuk subuh dan isyak ni. Subuh tambah isyak zaman dulu, sebab isyak zaman dulu ni dia lewat lagi. Waktu isyak awal, contoh 8.37 sekarang isyak, ataupun 8.38. Tapi nak buat salat tu dia lewat sikit. Macam kita ni 10 minit, 15 minit kita dah salat dah. Sebab kita punya suasana berbeza. Cuma pada zaman Nabi ni dia lambat. Sebab Tuan Uthman bin Affan kata, aku menunggu salat jemaah isyak ni sampai 2 kali tidur. 2 kali dia tidur. Tidur bangkit, Nabi tak datang lagi. Tidur lagi, bangkit lagi, Nabi tak datang lagi. Maknanya lebih kurang sejam ataupun sejam 15 minit baru Nabi datang. Sebab Nabi mengambil kira orang nak berehat apa-apa semua ni lah. Sebab zaman dulu dia orang kerja ni pakai tenaga. Dia bukan jenis duk jabat lemau macam tu je. Dia jenis orang kata apa, orang keluar peluh banyak, tak larat, sakit urat apa semua. Dulu pun bukan ada pil-pil apa semua ni, bukan. Jadi orang kena rehat dulu, kena buat regangan dulu baru dia datang. Jadi Nabi mengambil kira benda tu. Okay. Muka surat 108 yang kelima, mengandungi hukum-hukum ibadah seperti hukum salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Pendetailan. Salat ni macam mana, zakat ni macam mana, dia punya pelaksanaan dia, pembahagian dia, puasa wajib, puasa sunat, haji pun macam tu lah. Sebab tu kalau tengok haji ni dia memang duduk dekat dengan bab puasa. Kalau kita buka dalam mushaf, dalam Quran kan, ayat-ayat berkenaan dengan haji ni dia datang selepas daripada ayat-ayat berkenaan dengan puasa. Kalau kita tengok ayat berkenaan dengan haji, dia punya ending dia ialah 197 surah Baqarah. 197, 198, 199, ayat 200. Last sekali cerita tentang haji, masuk ayat 201 ialah sifat orang beriman itu suka doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tu ayat 201. Sebelum daripada ayat haji, dia ayat tentang puasa. Cuma nak katanya haji ni kemuncaknya ialah wukuf pada Arafah, dan wukuf pada Arafah tu ialah berdoa. Doanya ialah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey. F, mengandungi hukum-hukum muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Yang keenam ni, ini bab muamalat, urus niaga, nak bagi urus niaga tu sentiasa dalam keadaan baik. Yang ketujuh, terdapat hukum-hukum munakahat, baik mengenai nikah, talak ataupun hadanah ataupun zihar, semua ada. Bab dia panggil ahwal syakhsiyah, bab pembentukan keluarga ataupun unit yang paling asas itu family dalam rumah. Okay. Yang ke-8, H, mengandungi hukum-hukum kemasyarakatan dan kenegaraan seperti musyawarah. Mesyuarat lah ni, ahli-ahli majlis mesyuarat, disiplin, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan dan sebagainya. Yang ke-9, I, mengandungi dakwah seruan kepada golongan Yahudi dan Nasrani serta penjelasan akidah mereka yang menyimpang. Antaranya ialah surah Ali Imran. Ni banyak cerita tentang perangai ataupun maklumat-maklumat yang salah faham oleh Kristian. Surah Baqarah orang Yahudi, surah Maryam pula orang Kristian balik. Cuma nak ceritanya dialog antara agama tu berlaku. Yang ke-10, J, terdapat ayat-ayat nida yang ditujukan kepada penduduk Madinah, iaitu seruan khusus orang beriman. Orang beriman ni maksudnya orang yang dah percaya, tak ragu lagi, dah rasa benda tu memang ada. Okay. Yang ke-11, K, kebanyakan surah-surah atau ayat-ayatnya panjang kerana ditujukan kepada penduduk Madinah yang kebanyakannya daripada mereka kurang ilmu pengetahuan sehingga perlu dengan ungkapan yang luas dan jelas. Beza dengan Makkiyah,
ayat dia pendek sebab orang Mekah ni ahli bahasa dah pun. Bahkan antara kehebatan satu orang tu dalam bahasa Arab, dia boleh mengurangkan perkataan tapi perkataan tu bawa makna banyak. Sebab tu Imam Bukhari dia masukkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab ilmu, satu bab dalam Sahih Bukhari ni, iaitu sifat Nabi ni jami'. Nabi ni satu orang yang jawami'ul kalim. Perkataan Nabi sikit tapi dia boleh keluar banyak manfaat. Sebab tu antara kebaikan satu orang tu, dia cakap sikit tapi dia boleh keluar banyak faedah. Berbanding orang yang cakap banyak, satu faedah pun tak ada. Kita dah selesai, okey, untuk ciri-ciri madaniyah ni ataupun konsep kaedah yang kelima, memahami ayat makkiyah dan madaniyah. Rasanya kita berpada situ ilah kot untuk malam ni. InsyaAllah kali yang akan datang sebelum Ramadan sekali lagi kalau sempat, kita akan ambil yang keenam ni lah, memahami konsep mukjizat Al-Quran. Kita berpada situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.